Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita start hari ini berkenaan dengan sifat sifatus saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Sifat puasa Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Mungkin kita dah selalu dengar, kan? Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Ain Al-Hilali dan oleh Syekh Ali bin Syekh Salim hafizahullah taala dan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah taala. Cerita berkenaan dengan puasa Nabi SAW di bulan Ramadan. Ini buku ni cetakan pertama pada 1404. Masa sekarang 1443. Maknanya 39 tahun dah buku ni, kan? 39 tahun dah ditulis buku ini. Itu cetakan yang pertama, cetakan yang kedua 1409 Hijriah. Kita 1443 kan? Okey, di sini mana Syekh penulis rahimahullah dan rahimahullah, maknanya mereka mendatangkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah di sinilah. Okey. Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان bulan Ramadan الذي أنزل فيه القرآن yang telah diturunkan padanya Quran, hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi manusia, wa bayyinatin sebagai penjelasan minal huda wal furqan daripada petunjuk dan pembeza. Faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa yang menyaksikan di kalangan kamu bulan itu, yakni bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan itu. Wa man kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh berbuka dan menggantikan pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu dan Allah tidak menginginkan kepayahan untuk kamu. Walitukmilul iddata, dan supaya kamu semua menyempurnakan bilangan hari-hari bulan itu. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kamu semua membesarkan Allah Ta'ala, iaitu apabila masuk Idul Fitri, ala ma hadakum, di atas apa yang telah dia tunjukkan kamu, wala'alakum tashkurun, dan semoga kamu semua bersyukur dan berterima kasih. Sini ini mukaddimah dia, di mukaddimah ya tak apa. Dia terus ke mana isi tajuk dia lah, pergi kepada isi dia. Ini mukaddimah lagi. Sekejap. Okey, kita tengok dari sini Syekh menyebut tentang fadailu as-siyam, ya, kelebihan puasa. Jadi katanya di sini ja'at ayatun bayyinatun muhkamatun fi kitabillah al-majid. Telah datang ayat-ayat yang menjelaskan, yang muhkam, yang tidak samar-samar menjelas dalam Al-Quran Al-Majid. Takhussu 'ala as-sawm taqarruban ila Allah azza wa jalla, yang ia mengkhususkan di atas puasa, yang mana puasa itu dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, wa tubayyinu fadailahu, dan dia menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan puasa. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Inilah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 30
5. Allah Ta'ala kata semuanya orang-orang Islam lelaki dan muslimat dan perempuan, orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan. Jadi bila sebut beriman tu mesti muslim, bila sebut muslim belum tentu mukmin. Okey? Wal qanitin, dan orang-orang yang qanitin maksud orang-orang beribadah kepada Allah Taala, ya kan? Wal qanitat lelaki dan wanita yang khusyuk beribadah kepada Allah. Wasadiqin, orang-orang yang benar, kan? Lelaki dan wanita, dan orang-orang yang bersabar, lelaki dan wanita, dan orang-orang yang khusyuk dalam ibadah mereka, lelaki dan wanita, dan orang-orang yang bersedekah daripada kalangan lelaki dan kalangan wanita, ya. Dan orang-orang yang berpuasa di kalangan lelaki-lelaki dan orang-orang wanita. Wal hafizina furujahum, dan lelaki-lelaki yang memelihara kemaluan mereka, dan wanita-wanita yang memelihara kemaluan mereka, yakni mereka tidak melakukan perzinahan lah. Wa dzakirin Allah katsira, dan mereka mengingati Allah Taala, dan orang-orang yang mengingati Allah Taala daripada kalangan orang lelaki-lelaki yang ramai banyak mengingati Allah Taala. Wa dzakirat, dan kaum wanita lah yang banyak mengingati Allah Taala. A'addallah, Allah sediakan untuk mereka maghfiratan, pahala, keampunan lah, maghfiratan ni keampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 184 cerita tentang fadilat puasa ni kan. Allah kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bahawa kamu berpuasa itu lebih baik untuk kamu jika kamu semua mengetahui, kan? Khairul lakum, maksud dia khair ni kalau Ramadan tu khair lebih baik untuk kamu, bukan makna pilihan. Ini bukan makna pilihan. Ini makna mesti wajib kamu berpuasa di bulan Ramadan kecuali dengan sebab sakit ataupun musafir. Itu pun dia kena ganti pada hari yang lain. Ya. Jadi mana kalau Ramadan tu tak ada lah yang lebih baik daripada puasa tadi, bukan makna pilihan. Begitu. Jadi bahawa kamu berpuasa itu yang terbaik untuk kamu jika kamu semua mengetahui. Jadi kalau bulan Ramadan saja tak puasa berdosa, itu maksudnya. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت من السنة أن الصوم حصن من الشهوات. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis yang sabit, yang sahih daripada Nabi SAW, bahawa puasa itu adalah benteng. Hisnun ni benteng, minasyahwat, daripada segala keinginan nafsu. Ya, sebab nafsu ni sentiasa mengajak kepada kejahatan dan keburukan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Yusuf kan, Allah ta'inna nafsa la'ammaratun bisu' kan. Sebenarnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Bisu ni keburukan lah. Jadi nafsu ni, dah sebutkan nafsu ni kan, dia itulah dia, hakikat dia. Cumanya di sana ada nafsu al-mutmainnah kan, jiwa yang mutmainnah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fajr, yang seruan Allah Ta'ala kepada jiwa yang baik kan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, ya kan, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha, engkau suka dan diredai kan. Masuklah, Allah Ta'ala kata, di kalangan hamba-Ku, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Jadi puasa itu adalah benteng daripada tuntutan ataupun dorongan syahwat nafsu jahat tadi. Wa minan nari junnatun, kan? Dan puasa itu maknanya sebagai benteng lah. Junnah ni pelindung, perisai daripada api neraka. Nah, puasa juga akan menghindarkan orang tu daripada masuk ke neraka. Wa anna Allah tabaraka ismuhu, dan sungguhnya Allah Ta'ala yang maha mulia namanya, maha tinggi namanya, khassahu, telah mengkhususkan puasa itu, bibabin min abwabil jannah, ya kan, dengan Allah khususkan dengan puasa itu untuk orang masuk ke syurga dengan satu pintu yang dinamakan pintu Rayyan kan. Satu pintu daripada pintu-pintu syurga itu, ada satu pintu yang dikhususkan untuk orang yang rajin berpuasa. Yaftimu al-anfusa
an syahwatiha. Maksudnya puasa itu dia akan memecahkan, akan melemahkan nafsu itu daripada syahwat dia. Wa yahbisuha an ma'lufatiha. Dia akan menahan, memenjarakan, nafsu itu akan terpenjara daripada keinginan dia. Kan kita bila kita puasa kita tak boleh buat yang tu, tak boleh nak mengumpat orang dah seronok kan. Tak boleh nak mengumpat orang, tak boleh nak nak buat perkara yang lara, yang melalaikan. Dia tak bila nak buat benda tu, tanya aku ni puasa. Jadi itulah dia puasa tadi, dia mengurung nafsu daripada keinginan, keseronokan dia lah. Fatusbi'u mutmainnatan, maka jadilah nafsu itu dalam keadaan dia itu mutmainnah, jadi mutmainnah jadi baik, jadi tenang. Wa hadzal ajru al-wafir, dan pahala yang besar ini, yang banyak ini, wal fadlu al-tharru al-kabir, dan tufassiluhu al-hadits as-sahihah. Jadi kelebihan yang besar kan, telah disebutkan kelebihannya oleh hadis-hadis yang sahih yang akan disebutkan nanti dengan ahsana tafsilin, dengan huraian yang begitu cantik, huraian yang begitu baik. Wa tubayyinuhu tamma bayan, hadis-hadis itu akan menjelaskan dengan begitu sempurna makna-makna kelebihan puasa itu. Baik, di sini yang pertamanya as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, yakni wiqayah. Wiqayah ni apa dia? Pelindung. Nah, perisai. Puasa itu sendiri adalah perisai ataupun pelindung. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaddat alaihi syahwatun nikah wa lam yastati' az-ziwaj bis-siyam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang begitu kuat keinginan dia untuk berkahwin, kan? Untuk mengahwini wanita, tapi dia tak mampu nak berkahwin tadi, tak mampu. Dia sudut kewangan, kan? Dia sudut, kita kata kekuatan tenaga dia, maknanya dia ada tapi sudut kewangan dia tak mampu. Walam yastati' az-ziwaj, maknanya dia tak mampu nak kahwin, maka Nabi suruh dia berpuasa. Waja'alahu wija'an, dan Nabi SAW jadikan puasa itu sebagai wija'. Wija' ni apa dia? Qat'un syahwatil jima'. Maksudnya dia memutuskan syahwat jima', keinginan untuk persetubuhan. Lihadhihi asyahwah, maksudnya dia wija' ni maksudnya penghalang, pelemah bagi syahwat. Li'annahu yahbisu qawiyya al-a'dha' an istirsaliha, kerana puasa itu dia akan melemahkan kekuatan tubuh badan kita daripada meneruskan keinginan kita tadi. Wa yusakkinu kulla 'udwin minha, dan dia akan menenangkan setiap anggota tubuh kita supaya tidak berlaku agresif lah begitu. Wa kulla quwwatin an jama'iha wa yuljimuha bilijamihi. Ya. Kemudian dia akan tahanlah. Jadi kekuatan tadi tidak ada bagi orang yang berpuasa, lemah. Dan dia akan mengekang, kekuatan tadi akan terkekang lah, begitu. Faqad sabata anna lahu ta'thiran 'ajiban, dan telah sabit bahawa tentang kesan puasa dengan kesan yang menakjubkan ala hifzul jawarih al-zahirah wal quwa al-batinah. Yang mana puasa itu dia memberi kesan yang menakjubkan dalam menjaga anggota badan kita tadi daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang zahir. Dan pada zahirnya, dan kekuatan yang dari sudut dalaman kita, kehendak syahwat tadi terkekang, begitu. Dia boleh dikontrol. Lihada kullihi, kerana ini semualah Nabi yang SAW bersabda, ya ma'syara syabab, wahai sekalian pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu di kalangan kamu untuk berkahwin, ya, maksudnya ada cukup kemampuan untuk berkahwin, alhamdulillah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Kenapa? Kerana perkahwinan itu aghaddu lil basar, fa innahu aghaddu lil basar, dia maknanya menjaga mata kita, dia dapat memejamkan mata kita daripada melihat perkara maksiat, perkara dosa. Ya. Jadi bila kita nak tengok benda dosa tadi, benda salah tadi, kita tak jadi lah. Sebab apa? Sebab kita ingat kita berpuasa. Jadi kita pun tak buat benda tadi. Itu maksud aghaddu
lil basar. Wa ahsanu lil farji, dan dia lebih membentengi kemaluan tadi, lebih menjaga, lebih memelihara, lebih mengurung. Ahsan lebih mengurung bagi kemaluan untuk melakukan perzinaan. Ya. Wa man lam yastati' dan barang siapa yang tidak mampu, kan, untuk berkahwin. Melakukan perkahwinan itu dia akan menjaga mata kita, dia melihat benda-benda yang keji, yang jahat, yang dosa, maksiat, dan lebih memelihara bagi kemaluan kita. Okay? Gitu. Dan barang siapa yang tak mampu nak kahwin, dia tak ada kemampuan, fa'alaihi bisawm, maka salah-satunya perkara yang dapat menyelamatkan dia adalah puasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija'un, kerana puasa itu dapat memutuskan ketinggian ataupun tekanan kehendak syahwat. Begitu. Hadis disebut riwayat Al-Bukhari, Muslim, hadis yang Jabir Mas'ud. وقد بين رسول الله SAW أن الجنة محفوفة بالمكاره. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa syurga itu dia terkelilingi ataupun dikelilingi oleh perkara-perkara yang al-makarih, perkara-perkara yang tak disukai oleh nafsu syurga, kan. Jadi maknanya kita nak masuk syurga kena tahan, tak boleh buat yang tu, tak boleh buat yang ni, tak boleh buat yang tu, tak boleh buat yang ni. Kan, so, ada banyak benda yang kita tak boleh buat, dan ada benda yang kita boleh buat. Dan semua yang benda yang tak boleh buat tu semua benda-benda yang disenangi oleh nafsu. Sebab tu benda yang kena buat ni benda yang nafsu tak seronok buat. Nak kena bersedekah, nak kena berpuasa, nak kena berjihad, kan? Wa anna an-nara huffat bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi, diselubungi oleh keinginan syahwat. Itu neraka. Jadi siapa nak masuk neraka dia akan buat benda-benda syahwat ni lah. Fa'idha tabayyana laka ayuhal muslim, apabila jelaslah bagi engkau hai orang Islam, hai muslim, anna sawma yaqma'u syahwati, bahawa puasa itu dia menghancurkan, menekan, memecahkan syahwat, keinginan syahwat, kan, dan menumpulkan keinginan syahwat tadi. Wa yuksiru hiddataha wa hiya allati tuqarribu minan nar, yang mana syahwat-syahwat itulah yang mendekatkan kita kepada neraka, wal'iyadu billah. Faqad hala as-siyam baina as-sa'im wan-nar. Adapun puasa dia adalah penghalang. Hala ni menghalang di antara orang yang berpuasa dan neraka. Jadi penghalang. Puasa tu dia penghalang. Lidzalika ja'atil ahadits musarrihatan, kerana itulah datang hadis-hadis yang menjelaskan bi'annahu hisnun minan nar, bahawa puasa itu adalah benteng pelindung daripada neraka, wa junnatun, dan perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang digunakan oleh seorang hamba untuk melindungi dirinya daripada api neraka. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidzalika wajahu 'anil nar 70 kharifan. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah Ta'ala, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dengan puasa itu daripada neraka sejarak 70 tahun. 70 kharifan di sini maknanya jarak 70 tahun. 70 maknanya masiratu 70 aman, perjalanan sejauh 70 tahun. Jauhlah. Perjalanan tu dengan kenderaan yang terlaju lah, kenderaan yang paling laju tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Kata Nabi sallallahu, puasa itu adalah junnah. Junnah ni perisai. Yang digunakan oleh seorang hamba untuk memerisai dirinya, untuk membenteng dirinya, melindungi dirinya daripada api neraka. Itu jalan untuk menjauhkan diri dari neraka adalah dengan cara berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ardi. Nabi sallallahu, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jadikan di antaranya dan di antara neraka itu satu parit, khandaqan, parit. Ya kan? Kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana jarak parit itu, luas dia sebagaimana luasnya sejarak antara langit dan bumi.
kan? Daripada neraka tadi. Khandak ni mana parit. Parit. Waqad dhahaba ba'du ahli ilmi, dan sebahagian ilmuwan Islam mereka berpendapat atau berpegang anna al-ahadith al-anifah, bahawa hadis-hadis yang dibacakan di atas tadi ja'at fi tibyani fadl as-siyam, menjelaskan tentang kelebihan berpuasa fil jihad, waktu jihad, wal qital, dan waktu perang di jalan Allah. Wazahir, kata Syekh sini, yang zahirnya, yang zahir, yang jelasnya, anna kulla as-sawm idza kana khalisan liwajhillahi ta'ala, apabila puasa itu ikhlas, bahawa setiap puasa yang ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, wifqa ma bayyanahu Rasulullah SAW, maknanya berlaku bertepatan sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, fahuwa fi sabilillah, maka dia dikira sebagai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya, as-sawmu yudkhilul jannah, puasa itu memasukkan seseorang ke dalam syurga. Tadi puasa pembenteng kan, menahan daripada neraka. Yang keduanya puasa yang memasukkan orang ke dalam syurga. Kita syarah di sini, rahimahumullah, hafizahumullah, alimta ayyuhal abdu ta'i'u, engkau telah mengetahui wahai hamba yang taat kepada Allah, engkau telah tahu, waffaqakallahu li ta'atihi, semoga Allah Taala memberi taufik kepadanya untuk mentaatinya, wa ayyadaka bi ruhin minhu, dan supaya dia menolong engkau dengan ruh daripadanya. Anna sawma yuba'idu sahibahu minan nar, bahawa puasa itu menjauhkan seseorang itu daripada neraka. Fa wa idzan yudnihi min buhatil jannah. Nah, maka dengan itu puasa akan mendekatkannya dengan bauan syurga ataupun kebun-kebun dan kenikmatan syurga. Fa'an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, kepada Abi Umamah radhiyallahu anhu katanya, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah, qala alayka bis-sawmi la mithla lahu. Kan? Abu Umamah kata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tunjukkanlah saya perkara yang boleh memasukkan saya, amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga. Nabi kata, berpuasa. Hendaklah engkau berpuasa kerana tidak ada yang seumpamanya. Tidak ada amalan yang seumpamanya dari sudut pahala kan. Dan sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa untukku. Aku yang akan memberi balasan puasa tadi, pahala dia macam mana kan. Jadi pahala dia Allah Ta'ala simpan untuk bagi dekat kita di hari akhirat nanti. Pahala puasa sangat besar lah. Baik. Kemudian yang ketiganya, orang-orang yang berpuasa diberi ganjaran pahala kepada mereka tidak terhitung. Bighairi hisabin, tanpa hisab. Orang puasa tadi pahala tak terhitung, tak terhingga. Pahala tak terhingga, tak terhitung. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, untuk orang yang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Lisaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kan? Satu kegembiraan ketika dia berbuka kan, seronok kan, bila kita puasa kita buka kita seronok kan, seronok buka puasa seronok. Yang keduanya maknanya ketika kita akan bertemu dengan, ketika pertemuan dengan Allah Jalla wa Ala. Yang kelimanya, khulufu famis sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Bau busuk mulut orang yang berpuasa kan, orang puasa ni mana ada bau wangi, bau dia mulut dia. Dia bau kan, daripada perut tu keluar bau yang tak enak kan, bau busuk kan. Dia bau busuk mulut orang yang berpuasa itu terlebih wangi di sisi Allah Ta'ala, lebih wangi daripada bauan kasturi. Kita mungkin pernah bau kasturi kan. Bau kasturi ni maksudnya dia ambil daripada rusa. Kasturi ni suatu bahan wangi dia ambil daripada rusa, macam tali pusat rusa tu kan. Dia ni maknanya pusa ni dia ada satu macam daging, yang daging tu dia akan kulit, macam kulit di perut, bawah perut rusa tu dia akan mengering, mengering lama-lama dia jatuh sendiri dia. Dan kadang-kadang ada, ataupun rusa ni bila kulit tu dia dah kering dengan sendiri dia jadi gatal. Dia jadi gatal, maka dia akan gesek-gesekkan perut dia tadi
ke mana? Ke batu, ke kayu, ke mana kulit yang di perut dia tadi, yang kasturi itu akan luruh. Akan luruh, akan jatuh daripada tubuh dia. Maka itulah yang diambil, dikutip oleh orang, dan yang mana dia orang akan letak campur dengan minyak wangi, dia akan jadi sangat wangi lah. Dia panggil masdir, masdir ataupun miskdir. Dalam bahasa, kalau tengok dalam Wikipedia, masdir, masdir, maknanya tu kasturi yang diambil daripada rusa tadi. Dan dia maknanya dia orang pergi tembak setengah orang tu, pergi pemburu, dia pergi tembak, nak cari kasturi ni, dia pergi tembak rusa tu. Cari rusa, dia tembak rusa kan. Biasa dia berada di pergunungan Alps, pergunungan tu lah, dekat semenanjung Siberia ke apa ke, sana dia dapatkan kasturi tu. Mahal tu, beribu ringgit harga dia kan. Itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Itu kasturi dunia. Maksudnya kasturi yang kita bau di dunia ni kan macam tu bau dia. Itu sangat mahal. Kalau kasturi akhirat tak ada beza lah, tak ada banding lah, tak ada banding. Nama aja sama tapi sifat tak sama. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata sabda Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu untuknya illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Okey. Jadi maknanya apa dia maksudnya? Ai lahu ajrun mahdud. Maknanya setiap amalan tu Allah Ta'ala beritahu dekat kita pahala yang tertentu. Ni buat yang ni dapat yang ni, buat yang ni dapat yang ni. Allah Ta'ala bagi kepadanya pahala yang terhad. Ya, pahala terhad. Ya? Jadi Allah Ta'ala begitu dapat pahala macam ni. Illa saum, kecuali puasa. Illa siyam, kecuali puasa, Allah Ta'ala tidak menghadkan pahala dia. Tak ada had. Maksudnya Allah tak beritahu pahala dia macam mana. Baik, kita kalau kita zikir sekian-sekian, kita akan dapat pahala sekian-sekian kan. Contohnya berselawat, atas Nabi SAW sekian-sekian, kita dapat pahala sekian-sekian kan. Satu kali selawat dapat 10 kali selawat daripada Allah Ta'ala untuk kita kan. Itu Allah Ta'ala beritahu. Ada pun puasa Tuhan tak beritahu. Illa siyam fa innahu li. Kenapa? Kerana puasa itu untukku, bagiku. Wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan membalas puasa itu dengan pahala dia. Wa siyamu junnatun, dan puasa itu junnah. Junnah ni perisai. Kan? Wa idza kana yaumi shaumi ahadikum, apabila pada hari seorang kamu berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia bercakap benda lucah. Kan? Rafath, cakap benda lucah. Wala yaskhab, dengan mengherdik, menengki-nengki, agak menjerit-jerit. Fa in sabahu ahadun, maka jika ada seorang yang mencacinya, memaki hamunnya, mencelanya, au qatalahu, ataupun orang itu mengajaknya untuk bergaduh. Kan? Maksud provokasi dia supaya dia bergaduh. Kan? Falyaqul, maka nak dia kata, inni mru'un sha'imun, saya ni berpuasa. Saya orang yang berpuasa. Baik, dia cakap dengan perkataan yang orang tu boleh dengar lah. Kan? Dan dikatakan, maknanya dia cakap dalam diri dia, saya puasa. Tapi yang rajah saya kata, maknanya dia cakap bagi orang tu dengar. Dia cakap bagi orang tu dengar bahawa saya berpuasa. Gitu. Inni mru'un sha'imun. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Nabi SAW, demi Tuhan yang jiwanya, demi Tuhan yang jiwaku, jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa itu atyabu, terlebih wangi, indallah, di sisi Allah Ta'ala, mirihil miski, daripada bau wangi kasturi. Kata Nabi SAW, lissaimi farhatan, untuk orang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang dia bergembira dengannya. Yang pertama apa dia? Idza aftara fariha. Bila dia berbuka dia seronok. Kan kita seronok nak buka puasa, tunggu tak sabar, seronok kan. Dah satu hari puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, bila dia bertemu dengan Tuhannya dia gembira dengan puasanya. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat bagi al-Bukhari, maknanya Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, dia tinggalkan makan dia, minum dia, syahwat dia, keinginan kan. Min ajli, kerana aku, kan,
as-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberi balasan untuknya dengan balasan yang tidak terhingga, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dengan 10 kali ganda. Ya, Allah beritahu satu kebaikan dengan 10 kali ganda, tapi puasa, satu puasa Allah tak cerita berapa kali ganda. Maksudnya banyak kali ganda, tidak terhitung. Itu maksudnya Allah Maha Kaya. Baik, wa fi riwayatin li Muslimin, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam itu digandakan pahala dia. Wal al-hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu digandakan dengan 10 kali pahala. Ila 700 dha'fin, sampai kepada 700 kali ganda Allah Ta'ala bagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa as-sawm, kecuali puasa. Lebih daripada itu Tuhan tak beritahu. Fa innahu li, kerana puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberi balasan pahala puasa itu yang dengan tidak terhitung. Allah tak cerita berapa limit dia. Ayyada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan kehendak nafsunya, makanan dan makanannya kerana aku. Allah kata, walisaimi farhatani, dan untuk orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan ketika dia akan bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu famis saimi indallahi, dan semuanya bau busuk mulut orang berpuasa itu indallah, di sisi Allah Ta'ala, atyabu, terlebih wangi, min rihil miski, daripada bau kasturi. Ya? Kemudian yang keenamnya, as-siyam wal qur'anu yashfa'ani li sahibihima. Ini tajuknya, cerita puasa dan bacaan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Jadi ini kedua-duanya ada syafaat. Puasa dia akan memberi syafaat, Quran pun akan menjadi memberi syafaat. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamati. Puasa dan Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu, puasa akan berkata, yaqulu siyam, puasa akan berkata nanti di hari kiamat, Rabbi, hai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'am wasyahwah, saya telah melarangnya, saya telah menegahnya daripada makan dan minum, makan dan syahwat. Fasyafi'ni fihi, maka berilah pada saya untuk memberi syafaat padanya. Wa yaqulu al-Qur'anu, dan berkatalah Al-Quran, mana'tuhu an-nawm bil-lail, saya telah menegahnya tidur pada waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka berilah saya peluang untuk memberi syafaat padanya. Qala fayasyaffa'ani, kata Nabi SAW, maka kedua-duanya diberi kebenaran untuk memberi syafaat oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melaksanakannya, itu puasa dan baca Al-Quran. Baik, kemudian yang ketujuhnya, as-siyamu kafaratun. Ini kelebihan puasa lagi. Puasa itu adalah kafarah, yakni penyuci, pembersih. Kan, begitu. Kata Syekh hafizallahu rahimahullah, wa mimma yanfaridu bihi as-siyam min fadail. Di antara perkara-perkara yang menjadi pengkhususan puasa dalam kelebihan. Maksud kelebihan itu hanya ada pada puasa ya. Apa dia? Iaitu annallaha ja'alahu min kafarati halqir ra'si fil ihram. Di antara kehebatan puasa ni, sampai-sampai Allah Ta'ala jadikan dia itu sebagai kafarah bagi orang yang melakukan ihram. Ketika orang mencukur kepala kan, bila dia cukur kepala pada ihram itu, maka dia bayar kafarah. Cukur kepala pasal apa? Li'uzrin, kerana keuzuran. Orang yang berihram kan, dia kepala dia ada kutu, atau kepala dia ada kudis, gatal-gatal dan sebagainya, tak boleh ada rambut di kepala dia, jadi dia terpaksa cukur kepala, cukur rambut. Ya. Jadi maka dia pun bercukur dan dia pun bayar kafarah dengan berpuasa. Itu Allah jadikan, hebatnya puasa sehingga Allah jadikan dia tu sebagai kafarah.
sebagai bayar kafarah untuk orang yang cukur rambut ketika berihram tadi. Wa adamil qudrati ala al-hadi. Itu juga orang yang tak mampu untuk menyembelih korban kan. Dia tak mampu nak sembelih korban ketika buat haji, buat haji tadi, maka dia disuruh berpuasa untuk bayar dam, tak mampu kan. So puasa. Begitu juga maknanya orang yang membunuh kafir zimmi secara tak sengaja. Dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bayar kafarat kesalahan dia dengan berpuasa. Begitu juga orang yang melanggar sumpah dia. Dia dah bersumpah, dia melanggar sumpah dia, maka dia kena bayar kafarah itu dengan berpuasa. Begitu juga orang yang telah membunuh haiwan buruan ketika dia berihram. Kan? Salah, maka dia kena bayar kafarah. Dan kafarah tu dia kena berpuasa. Begitu juga orang yang menziharkan isterinya. Kan? Dia ni bayar kafarah. Kalau dia nak bersama balik dengan isteri dia, kena bayar kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Zihar. Ya, zihar. Tajidu zalika mubayyinan fil ayat al-atiyah. Kau dapati demikian itu dijelaskan dalam ayat-ayat yang akan disebutkan nantilah. Di antaranya adalah bawah tu qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah apa ni? Dalam surah 196 Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 196. Allah Ta'ala kata tengok. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka hendaklah kamu semua sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Fa in uhsirtum, maka jika kamu terkepung, tertahan, tak boleh nak melaksanakan haji dan umrah tadi, maka ganti daripada famastaysara minal hadi, maka sembelihlah apa yang kamu mampu daripada haiwan korban. Bayar dam. Wala tahliqu ru'usakum, janganlah kamu semua mencukur kepala kamu hatta yablughal hadyu mahillah, sehinggalah haiwan korban itu sampai di tempat dia. Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi, barang siapa yang di kalangan kamu sakit ataupun di kepala dia ada sakit, ada gatal dan sebagainya, maka dia boleh mencukur rambut tadi, kepala tadi, tapi dia kena bayar fidyah. Fa fidyatun min siyamin, maka dia kena bayar fidyah dengan berpuasa. Aw sadaqatin, ataupun bersedekah, aw nusukin, ataupun melakukan nusuk, okay, ibadat tadi. Fa idza amintum, apabila kamu merasa aman, kamu dah aman, faman tamatta'a bil umrati, barang siapa melakukan haji haji tamattu'. Haji tamattu' ni apa, kita sampai di sana kita buat umrah dulu kan. Mesti haji. Kita nak buat haji tapi kita sampai sana kita buat umrah dulu, lepas tu kita ihram, tahlul, kita kita pakai macam biasa baliklah. Dalam keadaan kita tu halal. Kita tidak muhrim lagi, tidak ihram lagi. Kemudian bila sampai hari tarwiyah tu, maknanya kita pakai ihram baliklah. Itu haji tamattu' kan. Jadi barang siapa yang melakukan haji tamattu' dengan umrah sampai kepada haji, dan maka mastaysara minal haji, dia kena bayar, kena sembelih apa yang mampu daripada haiwan korban. Kambing, kita sana kambing lah. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam, barang siapa yang tak ada haiwan korban dia nak sembelih, maka dia kena puasa 3 hari fil haji, pada musim haji. Di sana 3 hari. Wa sab'atin idza raja'tum, dan tambah puasa lagi 7 hari bila dah balik di rumah mereka. Kan, tilka 'asharatun kamilatun, demikianlah 10 hari yang lengkap puasa. Zalika, demikian itu, liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Demikian itu berlaku pada mereka yang keluarga dia bukan di kawasan Masjidil Haram. Kampung dia bukan di situ. Kan? Wattaqullaha, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wa'lamu, hendaklah kamu semua mengetahui anallah syadidul iqab, bahwa Allah Ta'ala amat keras siksaannya. Wa qala jalla thana'uhu, dan Allah Ta'ala jalla wa ala telah berkata dalam surah An-Nisa ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, maka jika di antara satu kaum, kan, daripada kaum yang antara kamu dan antara mereka ada mitsaq, ada perjanjian, fadiyatul musallamatun, maksudnya kalau membunuh secara tak sengaja lah, kafir zimmi kan, kafir zimmi tadi,
Maka Allah kata fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka kena bayar fidyah yang diserahkan kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin, dan memerdekakan seorang hamba mukminatin yang beriman. Syarat dia. Faman lam yajid, kalau siapa yang tak ada nak bayar fidyah, tak ada, kan hamba pun tak ada, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan min Allah, sebagai penerimaan taubat daripada sisi Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat Quran contoh tentang kelebihan puasa, kehebatan puasa, kan dia boleh menggantikan tadi. Qala as-sami'ul alim, berfirman Allah Ta'ala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, berfirman dalam surah apa ni? Surah Al-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Jadi Allah kata la yu'akhidhukum Allah. Allah tidak menyiksa kamu. Allah tidak meletakkan dosa ke atas kamu bila kamu bersumpah dengan cara yang lara, terucap perkataan sumpah tak sengaja. Kamu sebut sumpah tapi dalam keadaan kamu bukan sedar pun. Akan tetapi yang Allah Taala akan jadikan dosa ke atas kamu dengan bima aqadtumul aiman, bila kamu betul-betul akan bersumpah tadi. Kamu sumpah betul, bukan kamu terlalai. Maka kafarah dia bayar kafarah dia adalah memberi makan 10 orang miskin daripada pertengahan apa yang kamu beri makan kepada keluarga kamu. Kan? Pertengahan ni maksud dia makanan biasa lah. Atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan satu hamba. Kalau siapa yang tidak ada sebelum apa-apa ni, tak ada miskin, dan tak ada apa, maka dia kena puasa 3 hari. Kan? Untuk bayar kafarah sumpah. Itulah dia kafarah sumpah kamu bila kamu bersumpah, dan hendaklah kamu menjaga sumpah-sumpah kamu. Demikianlah Allah telah menjelaskan untuk kamu ayat-ayatnya. Semoga kamu semua bersyukur. Wa qala al-azizul hakim, Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 95. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kamu membunuh haiwan buruan sedang kamu berihram. Ya. Barang siapa yang membunuhnya di kalangan kamu secara sengaja, maka balasannya ialah seperti mana apa yang dibunuh daripada haiwan tersebutlah. Dia bayar balik yang telah menjatuhkan hukuman itu oleh orang yang adil di kalangan kamu. Sebagai apa? Sebagai korban yang dibawa sampai ke Kaabah, ataupun penyucian kafaratun, ataupun dengan kafarah memberi makan orang miskin, orang-orang miskin, ataupun seumpamanya yang sedemikian adla dzalika, sepertinya siyaman, dengan berpuasa, liyadzuqa wa bala amri, supaya dia rasakan balasan perbuatan dia tadi. Afallahu amma salaf, Allah memberi maaf tentang apa yang telah lepas. Wa man ada, barang siapa yang mengulangi, fa yantaqimullahu minhu, Allah akan siksa dia. Kan?
Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha perkasa lagi Maha memberi balasan siksaan lah. Begitu. Wa qala al-latif al-khabir. Dan Allah Ta'ala yang Maha lemah lembut lagi Maha mengetahui berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisaihim. Orang-orang yang melakukan zihar terhadap isteri-isteri mereka. Zihar ni apa zihar? Zihar ni dia kata kat isteri dia, belakang kau macam belakang mak aku lah. Belakang kau seperti belakang mak aku. Itu dia zihar. Ya, dosa. Jadi kalau di zaman jahiliah, zihar tu cerai maksudnya. Jadi barang siapa yang menzahirkan isterinya, kemudian dia mengulangi. Summa ya'udun lima qalu. Mengulangi apa yang mereka telah katakan itu. Akan fatahrir raqabatin, maka dia kena merdekakan satu hamba. Agar min qabli yatamasa, sebelum dia menyentuh isteri dia. Ya. Jadi kemudian mereka bertaubat. Dia orang yang zihar isteri dia, kemudian dia bertaubat. Maka untuk terima taubat dia kena merdekakan satu hamba sebelum dia menyentuh isteri dia. Zalikum tu'adzuna bihi. Demikianlah Allah Ta'ala memberi peringatan kepadamu dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Para siapa yang tidak ada hamba untuk merdekakan, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut min qabli yatamassa, sebelum dia bersentuh isteri dia. Sebelum dia menyentuh isterinya. Faman lam yastati', para siapa yang tak mampu, fa it'amu 60 miskinan, dia kena bagi makan 60 orang miskin. Zalika litu'minu billah, demikian itu supaya kamu beriman dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya. Tilka hududullah wa tilka hududullah, dan demikianlah batasan-batasan Allah. Walil kafirina azabun alim, dan untuk orang kafir itu azab yang sangat pedih. Ya. Wa kadzalika, dan demikian juga yashtariku siyam wa sadaqah, dan puasa dan sedekah itu berkongsi fi takfiri fitnatir rajul fi malihi, dalam membersihkan fitnah seorang lelaki pada hartanya, pada keluarganya dan pada jirannya. Kan sebenarnya dia buat dosa dengan sebab harta dia, dengan sebab keluarga dia berdosa, dengan sebab jiran dia berbuat dosa. Jadi kafarah dia berpuasa dan bersedekah. Wa an Hudzaifah bin Al-Yaman, daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah bersabda, fitnatul rajul fi ahlihi. Fitnah seorang lelaki pada keluarganya. Maksudnya dia berdosa dengan sebab keluarga dia tadi dan pada hartanya dan jirannya. Tukaffiruha, membersihkannya oleh solat, puasa dan sedekah. Itu dia. Kemudian lagi kelebihan untuk yang berpuasa, ar-rayyanu lis-sha'imin, pintu ar-rayyan untuk orang yang berpuasa. Pintu syurga yang bernama Rayyan. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, inna fil jannati baban. Sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamakan dia sebagai ar-rayyan. Yadkhulu minha sha'imun, masuk melalui pintu syurga itu orang yang berpuasa. Mereka yang berpuasa bila masuk pada hari kiamat, yaumul qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak ada orang lain selain daripada orang yang berpuasa masuk melalui pintu itu. Fa idza dakhalu, bila mereka dah masuk, ughliqa, maka pintu itu pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak seorang pun yang akan masuk melalui pintu itu daripada orang yang tidak berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, bila orang yang terakhir masuk maka pintu dikunci. Wa man dakhala syariba, barang siapa yang masuk melalui pintu itu dia akan dapat minum. Wa man syariba, barang siapa yang minum, lam yadhma abadan, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Dah dia apa yang kita baca tadi, dan insya-Allah nanti kita sambung pula berkenaan dengan fadlu syahr Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Jadi seharusnya kita berhenti kat sini. Insya-Allah kita jumpa lagi lah di minggu ataupun di hari yang selepas ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.